Buletin Didik 11 Jun bersama saya Khairi Hazom Muhammad Asri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Felda Digital Maker Hub Coding and Robotic FDMH dilancarkan siang tadi bertujuan memberi pendedahan mengenai inovasi digital khususnya dalam kalangan murid sekolah rendah di kawasan rancangan Felda. Ini adalah inisiatif Felda bersama Kementerian Pendidikan KPM. Majlis pelancarannya berlangsung di Sekolah Kebangsaan Sahabat 4 Lahad Datu Sabah. Turut hadir Pengerusi Felda Tan Sri Idris Yusof. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, FDMH dilaksanakan di 19 buah sekolah rendah, 4 daripadanya adalah di Felda wilayah Sahabat. Projek ini juga akan diperluaskan di semua 270 sekolah rendah di tanah rancangan Felda dalam tempoh 2 tahun setengah. Beliau memaklumkan usaha dan kesungguhan Felda dalam hal ini adalah bertepatan bagi memenuhi keperluan revolusi industri 4.0. Ini kerana antara asas penting dalam inovasi digital adalah koding dan robotik. Sebelum ini, KPM melaksanakan program Digital Maker Hub DMH pada tahun 2017. Program itu melibatkan kerjasama dengan MDEC dan beberapa syarikat swasta. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie berkesempatan mengadakan sesi libat urus bersama 100 orang warga pendidik di Lahad Datu Sabah. Mereka terdiri daripada pengetua, guru besar dan guru sekolah sekitar Lahad Datu. Pada sesi berkenaan, beliau berkongsi mengenai pembaharuan yang dibuat kementerian untuk memperkasa sektor pendidikan negara. Ini termasuklah dalam aspek pentaksiran di sekolah dan juga penerapan konsep sekolahku sejahtera. Dalam pertemuan itu, guru-guru berkongsi pandangan mengenai peranan dan tugas mereka. Dan ada juga yang menyentuh mengenai keperluan menambah baik infrastruktur di sekolah seperti Dewan Terbuka. Datuk Dr. Razzie berpendapat sesi libat urus seperti ini amat bermanfaat kepada beliau dalam memahami cabaran di peringkat akar umbi serta melihat ruang dan peluang bagi menambah baik ekosistem pendidikan. Sementara itu, Datuk Dr. Razzie memaklumkan KPM sedang menyiapkan satu kertas kerja untuk dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet Menteri berkaitan keperluan meningkatkan kemudahan internet di semua sekolah di negara ini. Langkah itu bagi memastikan ia selari dengan pelaksanaan pendigitalan pendidikan. Datuk Dr. Razzie berkata proses penyediaan kertas kerja itu kini di peringkat akhir dan turut membabitkan pandangan semua pihak dalam kementerian. Jika diimbau kenangan di bangku sekolah, apabila cikgu bertanyakan tentang cita-cita selain guru, angkasawan dan polis, doktorlah antara jawapan yang paling ramai disebut-sebut. Suatu pekerjaan yang mulia, menyelamat dan menjaga ribuan nyawa manusia. Doktor merupakan kerjaya yang mempunyai pelbagai kepakaran dalam bidang perubatan. Diharap menjadi inspirasi. Segmen kerjaya pilihan minggu ini berkongsi perjalanan seorang doktor lelaki sehingga berjaya meletakkan dirinya sebagai pakar perbidanan sakit puan yang mempunyai sub kepakaran dalam perunding reproduktif. Pakar perbidanan sakit puan atau disebut juga obstetrik dan ginekologi ONG adalah bidang kepakaran perubatan yang merangkumi dua aspek iaitu perbidanan dan kesihatan wanita. Perjalanan menjadi seorang pakar memakan masa bertahun-tahun. Selepas memperoleh ijazah perubatan, seorang doktor akan menjadi doktor pelatih selama 2 tahun sebelum menjadi doktor perubatan yang akhirnya memasuki latihan kepakaran. Sebagai satu-satunya pakar dalam cabang perubatan ONG di Perlis, Dr. Hariram Ramaya, 50 tahun, berkelulusan perubatan dari India pada 1996. Setelah beberapa tahun berkhidmat di hospital awam, beliau kemudiannya menyambung pelajaran ke peringkat seterusnya di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM 2001 hingga 2005. Selepas itu baru beliau memilih untuk berkhidmat di KPJ Specialist Hospital di Kangar sehingga kini. Komited dalam kerjayanya, Dr. Hari amat mengutamakan tugasnya. Katanya semua penyakit perlu dirawat, lebih-lebih lagi ibu mengandung yang mempunyai risiko tinggi berdepan pelbagai komplikasi ketika bersalin. Untuk itu, khidmat doktor amat penting. Malah, sejak pada peringkat awal kerjayanya, beliau sentiasa bersedia untuk dipanggil bertugas pada bila-bila masa. Untuk adik-adik yang berminat menjadi doktor, secara amnya lah, salah satu benda yang sangat-sangat penting ialah dedikasi dan pengorbanan. Itu memang kena dalam naluri you. Faham tak? Sebagai contoh, kita mungkin baru nak tidur, tiba-tiba dipanggil.
kita kena pergi juga. Tak boleh kata tak mau pergi sebab pesakit itu mempercayai anda sebagai seorang doktor dan memang tanggungjawab anda untuk memastikan kedua-dua ibu dan anak sihat. Sebagai seorang yang mempunyai sub kepakaran dalam perunding reproduktif, Dr. Hari banyak terlibat dalam rawatan persenyawaan in vitro IVF dan kaedah permainan berhadas IUI. Sehingga kini kira-kira 400 rawatan kesuburan dilakukan oleh beliau dengan bayi hasil tabung uji pertamanya sudah berusia 14 tahun. Reproductive medicine ni satu bidang yang sangat-sangat interesting lah sebab kita tolong untuk menghasilkan seorang manusia. Faham tak? So itu satu, bukannya semua orang dapat buat begitu. Rezeki untuk seorang wanita, hanya dia seorang saja yang dapat merasakan baby di dalam seorang manusia lagi yang membesar dalam badan. Kami lelaki tak akan dapat tahu benda tu. Faham tak? Tapi at least untuk saya dapat kepuasan daripada tolong pasangan untuk mendapatkan satu keluarga yang sempurna untuk dia orang. Perjalanan Dr. Hari sehingga kini bermula dengan niat beliau untuk membantu dan menyembuhkan sakit seseorang. Kembali di Buletin Didik. Perkhidmatan tren shuttle terberau dari stesen Johor Bahru Central ke stesen Woodlands, Singapura akan beroperasi semula Ahad depan. Sebelum ini perkhidmatannya digantung lebih 2 tahun akibat pandemik COVID-19 dan penutupan sempadan antarabangsa. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, bagi kemudahan pengguna, jualan tiket akan dibuat awal bermula Isnin ini. Perjalanan bagi tarikh 19 hingga 25 Jun sahaja adalah dengan kapasiti 240 penumpang berbanding 320 penumpang kerana terdapat penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak Immigration dan Checkpoints Authority Singapore. Ya. Jadi Jabatan Immigration Malaysia dan juga Jabatan Kastam. Penambahbaikan yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Pertama ialah Digital Arrival Card. Kedua, Face Image Scanner. Tambah beliau, sebanyak 31 perkhidmatan beroperasi setiap hari membabitkan 18 perkhidmatan dari JB Central ke Woodlands, manakala 13 lagi perkhidmatan dari Woodlands ke JB Central. Penumpang boleh menggunakan pasport sebagai tiket rasmi untuk daftar masuk di turnstile stesen JB Central dan stesen Woodlands sebelum menaiki tren shuttle terberau. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak pembinaan RTS Link di Bukit Cagar, Johor siang tadi. Dijangka seramai 7,000 penumpang akan menggunakan perkhidmatan shuttle terberau sehari dengan maksima kapasiti seramai 320 penumpang bagi setiap trip dengan kekerapan tren setiap 30 minit. Melentur buluh biar dari rebungnya. Itu yang cuba disemaikan kepada penuntut institusi pengajian tinggi IPT mengenai kepentingan menjaga khazanah negara, khususnya hutan paya bakau yang menjadi benteng paling berkesan dalam menangani hakisan pantai. Buat julung kalinya, kira-kira 80 orang penuntut daripada pelbagai IPT Hub Paguh Johor menyertai gotong royong menanam benih pokok bakau di pesisir pantai Kampung Parit Kasim, Muar. Program Nursery Bakau yang diusulkan komuniti setempat siang tadi dianjurkan pejabat daerah Muar dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, JPSM Johor. Bertemakan Bandar Maharani Bersih, Lestari dan Berdaya Tinggi. Program berkenaan bertujuan menyemai semangat cintakan alam sekitar dengan memfokuskan usaha mengawal hakisan pantai yang semakin membimbangkan. Saya pernah terlibat beberapa kali dengan program tanaman bakau ni. Kalau tak silap yang saya join hari ini mungkin dah kali kedua ataupun kali ketiga. Dan kalau ada lagi saya rasa nak join lagi. Secara jujurnya, kalau saya sendiri, saya tak pernah terlibat dalam aktiviti sukarelawan seperti alam sekitar seperti ini. Jadi penanaman bakau ni sedikit sebanyaklah membuka minda saya bagaimana sebenarnya bakau tu ditanam, bagaimana perancangan dan macam mana kita nak berkolaborasi dengan komuniti. Provos Universiti Tun Hussein On UTHM, Prof. Madya Muhammad Kamarul Zaki Mustafa berkata, pelibatan penuntut dalam aktiviti kemasyarakatan itu bukan sahaja mendedahkan mereka kepada sosio budaya masyarakat setempat,
malah dapat menyemai kesedaran tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Apa yang saya harapkan adalah para pelajar menjadikan ini sebagai satu pengalaman dan juga menjadikan satu aktiviti yang mungkin boleh dilaksanakan pada masa-masa akan datang dan juga melihat kepentingan biodiversiti ini sebagai satu yang amat penting untuk generasi kita pada masa akan datang. Hampir 2,000 anak benih pokok bakau yang disediakan oleh JPSM Johor ditanam dalam tempoh 3 jam. Hutan paya bakau adalah hutan unik yang bertaburan di kawasan persekitaran ekstrim dan air masin. Ia terdiri daripada pelbagai spesies pokok bakau seperti bakau kurap, bakau minyak, pelbagai jenis tumu, nyirih dan sebagainya. Paya bakau kerap menjadi habitat kepada pelbagai jenis haiwan seperti monyet, ular, memerang, burung serta menjadi kawasan pembiakan kerang, krustasea dan ikan sekaligus menjadikannya taman yang mempunyai kepelbagaian biologi yang tinggi. Majlis Amanah Rakyat MARA merancang untuk memperluaskan kerjasama strategik bidang baharu bagi pengajian penuntut tajaannya ke luar negara. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid, MARA menetapkan kerjasama strategik itu membabitkan universiti di luar negara yang berada di ranking terbaik dunia. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata, antara universiti itu ialah University of Manchester, UOM United Kingdom yang menyandang kedudukan ke-35 di seluruh dunia. Di United Kingdom, ia merupakan universiti yang kelima dan di Eropah pula yang ke-8. Jumlah keseluruhan penuntut di universiti itu melebihi 40,000 dan lebih 25% daripadanya adalah penuntut dari luar negara termasuk dari Malaysia. Dalam lawatannya ke universiti itu semalam, Datuk Seri Mahathir mengadakan pertemuan dengan pengurusan tertinggi UOM yang diketuai oleh Naib Presiden Pembelajaran Pengajaran dan Hal Ehwal Pelajar, Profesor April McMahon. Selain itu, perbincangan dan pertukaran pandangan mengenai aspek pengajian bidang baharu yang boleh diterokai oleh penuntut tajaan MARA ke UOM juga diadakan. Berdasarkan rekod, MARA menghantar sebahagian besar penuntutnya mengikuti pengajian bidang kejuruteraan di United Kingdom dan 21 buah negara lain. Setakat ini, MARA mempunyai sejumlah 3,391 penuntut di luar negara dengan jumlah paling ramai adalah di United Kingdom iaitu 1,422 orang. Ibarat jatuh ditimpa tangga. Tidak cukup dengan cuaca panas, penduduk Karachi, Pakistan juga semakin kerap mengalami masalah ketiadaan air dan elektrik. Akibatnya, ramai penduduk terpaksa menggunakan lilin. Kehidupan di siang hari tidak banyak berbeza. Tidak banyak kerja rumah dapat dilakukan kerana bekalan air kerap dicatu. Menurut penduduk, mereka cuma mendapat bekalan elektrik antara 8 hingga 10 jam sehari. Kenaikan harga minyak menyebabkan keadaan menjadi semakin buruk. Hampir semua kawasan perindustrian utama Pakistan terkesan sehingga menjejaskan pengeluaran mereka. Situasi semakin ketara apabila bekalan air kerap terputus kerana stesen mengepam air tidak menerima bekalan elektrik. Ini menyebabkan penduduk terutama kanak-kanak kerap mengalami cirit-birit kerana sering berada di luar rumah. Di bandar lain khususnya Jacobabat dan Dadu, suhu naik sehingga melebihi 50 darjah Celsius. Di kawasan lain seperti Karachi, Lahore dan Peshawar, cuaca adalah sekitar 40 darjah Celsius dan masih dikategorikan sebagai panas. Penggunaan aplikasi membantu meningkatkan komunikasi bagi penduduk bisu di Pakistan. Salah seorang daripada pengguna terbabit berkata, hidupnya semakin bertambah baik sejak dia menggunakan aplikasi itu. Alishba Ahmed, salah seorang pengguna aplikasi berkenaan. Menurut Alishba, untuk menggunakan aplikasi itu, beliau hanya perlu memuat turun aplikasi Sign Language. Hasilnya, beliau dapat berhubung secara langsung dengan penterjemah melalui sidang video.
Aplikasi itu dibangunkan oleh seorang wanita Pakistan daripada keluarga bisu. Ia boleh menyambungkan pengguna kepada kaki tangan penterjemah Pusat Panggilan Sign Language melalui sidang video. Dari situ, pengguna hanya perlu menggunakan bahasa isyarat mengenai apa yang hendak diperkatakannya sebelum diterjemahkan kepada percakapan oleh penterjemah kepada individu yang tidak mempunyai masalah pertuturan. Menurut Alishba, melalui aplikasi itu, beliau tidak lagi perlu bergantung kepada ahli keluarganya untuk berhubung. Malah beliau juga tidak memerlukan teman untuk mengiringinya ketika dia keluar rumah. Menurut Connect Here, aplikasi itu sudah dimuat naik di 106 buah negara dan menerima ribuan panggilan setiap bulan. 70% daripadanya adalah dari Pakistan, 10% dari India dan baki 20 dari negara lain di seluruh dunia. Ketika ini, kumpulan itu beroperasi mengikut waktu pejabat dan diunjurkan untuk dilanjutkan sehingga 24 jam sehari. Tambah Connect Here, hampir 70% daripada panggilan itu adalah berkaitan soal keuangan dan kesihatan. Hai adik-adik, cikgu ingin menunjukkan cara mendarab nombor bulat dengan 100 dan 1000. 253 darab 100. Tulis semula nombor bulat tersebut 253 diikuti 2 sifar di belakang menjadi 25,300. Contoh lain pula 963 darab 1000. Sama dengan tulis semula nombor bulat 963 diikuti 3 sifar di belakang menjadi 963,000. Mudah bukan? Terima kasih. Sukan, hampir semua peminat bola sepak mahu Malaysia menang dalam perlawanan dengan Bahrain jam 9 malam nanti. Sambil mengakui perkara itu sukar, mereka yakin ia bukan mustahil. Menggunakan tajuk Ayuh Harimau Malaya leburkan rekod 44 tahun Bahrain. Berita harian online dalam laporannya menyeru kepada skuad negara mengetepikan semua tanggapan serong segelintir peminat terhadap mereka. Menurut berita harian online, Bahrain tidaklah sehebat mana dibandingkan dengan prestasi skuad Harimau Malaya. Sementara itu, Harian Metro melaporkan Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan Gon mempunyai formula bagi menundukkan Bahrain. Pan Gon dipetik sebagai berkata Malaysia sudah bersedia dari segi mental untuk berdepan Bahrain. Lapor akhbar New Straits Times pula, Malaysia tidak perlu takut dengan Bahrain. New Straits Times mahu Malaysia menggunakan pendekatan untuk menang ketika berdepan Bahrain. Sebelum ini, Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan Gon berkata Malaysia akan bermain dengan tujuan untuk memperolehi mata. Katanya sama ada 1 mata atau 3 mata, beliau mahu skuad Malaysia menjadi kuat ketika berhadapan Bahrain. Mengikut laporan yang kami terima, Stadium Nasional Bukit Jalil sudah pun dibanjiri lebih 60,000 penyokong Malaysia setakat jam 6 petang tadi lagi. Hujan langsung tidak mematahkan semangat mereka untuk menyokong pasukan negara. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan E kelayakan Piala Asia 2023 petang tadi, Turkmenistan menundukkan Bangladesh 2-1. Keputusan ini perlu dijadikan dorongan kepada skuad kebangsaan untuk menggandakan usaha mengalahkan Bahrain. Beralih ke perlumbaan Formula One, sesi latihan bebas menjelang Grand Prix Azerbaijan. Pemandu Ferrari Charles Leclerc mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua sekaligus memperbaharui kecacatan yang dilakukan Sergio Perez pada sesi latihan pertama. Pada sesi latihan bebas ini, Leclerc mencatat masa 1 minit 43.224 saat. Pemandu Red Bull Sergio Perez kedua terpantas 1 minit 43.248 saat. Pendahulu untuk kejuaraan musim ini, Max Verstappen juga daripada pasukan Red Bull di tempat ketiga. Prestasi juara dunia 7 kali Lewis Hamilton daripada pasukan Petronas Mercedes masih sukar diramalkan. Untuk sesi ujian bebas ini, Hamilton sekadar menduduki tempat ke-12 terpantas. Rakan sepasukan George Russell di tempat ke-7. Dua pelumba mengalami masalah pada jentera masing-masing. Insiden mengakibatkan Mick Schumacher daripada pasukan Haas menduduki tempat ke-19 dan Nicholas Latifi daripada pasukan Williams satu tangga di belakang tangga tercorot.
Tenis, peluang semakin cerah untuk Daniil Medvedev dari Rusia kembali merampas kedudukan sebagai pemain nombor 1 dunia. Peringkat suku akhir terbuka Belanda, yang ini untuk Medvedev, menang tie break set pertama berdepan Ilya Ivashka dari Belarus. Set kedua dan di sebalik mendahului sejak dari awal permainan, saingan masih sengit. Kesilapan Ivashka memukul bola keluar gelanggang memudahkan tugas Medvedev. Medvedev mara ke peringkat separuh akhir, menang 7-6, 6-4. Visual penemuan ratusan ribu artefak dari bangkai-bangkai kapal di perairan Indonesia mengakhiri buletin didik malam ini. Menurut pasukan pengkaji dari Universiti Flinders Adelaide di Australia, kajian ke atas artefak itu membolehkan mereka mengetahui mengenai laluan perdagangan yang menghubungkan Asia Tenggara dengan dunia lain ratusan tahun lalu. Saya Khairi Hazom Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam hormat.